Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan pada kali ini untuk kita sama-sama menyambut Ramadan, bulan yang cukup mulia. Seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu syahrul Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Yang bermakna permulaan bulan Ramadan itu membawa kerahmatan, pertengahannya adalah keampunan, dan kesudahannya pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu untuk memastikan diri kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dia hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Maka usaha perlu dilakukan sepanjang masa, bermula daripada awal Ramadan, iaitu di fasa kerahmatan. Masa fasa kerahmatan inilah kita perlu membuat banyak latihan. Latihan apa dia? Latihan supaya diri kita ada banyak ganjaran yang kita dapat pada bulan Ramadan ini. Maka sebabnya kita dah nak pun masuk ke fasa yang kedua sekarang, iaitu fasa keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, keampunan yang Allah SWT berikan itu adalah dengan usaha kita. Kita perlu ada usaha, kita ada ibadat yang banyak. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala itu maha hebat, maha adil, dan pastinya Allah SWT boleh memberi keampunan kepada kita. Apa-apa sahaja dosa-dosa kita, Allah SWT boleh ampun, tapi dengan usaha. Maka usaha-usaha ini perlulah kita lakukan untuk memastikan pada bulan Ramadan ini setiap amal ibadat yang kita lakukan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlaskan segala ibadat ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tingkatkan segala amal ibadat kita. Jika di bulan biasa kita buat biasa-biasa, maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan supaya amal kita meningkat lebih banyak, lebih tinggi lagi. Jika kalau seandainya bulan biasa kita hanya khatam Al-Quran itu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun tak pernah khatam pun, maka di bulan Ramadan ini kita kena letakkan satu cita-cita, yang mana syahrul Ramadan, syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran. Maka kita kena letakkan dalam diri kita ada niat, sepatutnya pada 10 Ramadan, 9 Ramadan ini kita dah pun ada pada juzuk ke-9 dan juga juzuk ke-10, ataupun mungkin lebih daripada juzuk itu. Seandainya ada orang dia kata, Ustaz, saya lambatlah hafal Quran ni, apa kita nak buat? Bila kalau seandainya kita lambat ataupun tidak, janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, apabila kita membaca Al-Quran, pasti kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan janji Allah SWT, setiap huruf alif, lam, mim itu akan diganjarkan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka apa lagi kita nak? Itu di bulan biasa janji itu. Kalau di bulan Ramadan pastinya tingkatkan amalnya. Bahkan di bulan Ramadan ini kita juga ada satu amalan yang tidak ada pada bulan lain, iaitu tarawih, solat tarawih. Tanya diri kita, hari ni hari ke-9 ke-10, adakah aku dah banyak solat tarawih? Aku dah lakukan tarawih? Ada orang tinggal tarawih sebab apa? Main masjid. Ada orang tinggal tarawih sebab apa? Sebab letih banyak sangat makan tadi, mengulur, makan tadi penuh sampai perutnya, akhirnya lena tidurnya. Maka kita perlu ada tekad dalam diri kita supaya kita mengisi masa kita dengan tarawih. Walau kalau kita kata 23 itu banyak, maka buatlah 8. Paling sikitlah kita kata 8 rakaat. Maka kita kena ada azam supaya dalam fasa yang kedua, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita dapat buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh lakukan terbaik dalam diri kita. Ingat, setiap amal ibadat yang kita lakukan adalah untuk memastikan diri kita ini berada dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sebab itu kita kena terus berusaha dan membuat latihan daripada awal ini. Kenapa? Daripada bulan-bulan yang biasa tidak ada satu kelebihan melainkan pada bulan Ramadan sahaja yang dikurniakan malam Lailatul Qadar, yang mana dijanjikan kebaikan malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 tahun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ambil pendapat yang mengatakan 23 hingga 27 itu kemungkinan berlaku malam Lailatul Qadar, maka pada awal inilah permulaan sebuah usaha supaya kita dapat meneruskan tekad kita pada malam Lailatul Qadar itu kita maksudnya dapat yang terbaik pada malam Lailatul Qadar. Kerana usaha kita daripada awal tadi kita dah buat yang terbaik, maka kita terlazim dengan perkara tadi. Sebab itu kita perlu memastikan setiap amal kita tingkatkan dia, dan kita nak supaya bulan Ramadan adalah bulan rahmat, pengampunan serta pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak supaya diri kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu sepatutnya kita sebagai umat Islam perlulah bersungguh-sungguh apabila berada dalam bulan ini dan juga di dalam bulan-bulan yang lain. Sebab ini adalah permulaan bulan yang baik untuk kita untuk berubah menjadi lebih baik. Baik, jadi akhirnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang mendapat rahmat, keampunan serta pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang itu sahaja kuliah tazkirah pendek dan ringkas daripada Ustaz, supaya kita sama-sama tingkatkan amal kita baiki diri kita pada bulan Ramadan. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.